Assalamualaikum. Jadi kita teruskan dengan siri yang kedua berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada siri yang pertama kita dah membincangkan berkaitan dengan latar belakang Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga akhlak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan pada bahagian yang kedua ataupun siri yang kedua ini kita akan bincangkan berkaitan dengan Islamnya Sayyidina Umar. Kemudian kesan Sayyidina Umar memeluk Islam. Dan yang ketiga, perlantikan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Kita tengok yang pertama, Islamnya Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar memeluk Islam ataupun tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Kita tahu bahawa Sayyidina Umar ini sebelum memeluk Islam pada zaman jahiliah, beliau adalah merupakan seorang penentang Islam yang tegar. Yang itu yang Malik sebutkan pada siri yang pertama sebelum ini. Di Islamnya Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar memeluk Islam ketika berumur 33 tahun. Iaitu pada tahun yang ke-6 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam kerana tersentuh hati setelah mendengar bacaan ayat Al-Quran daripada surah Taha. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar ini mendengar adiknya membaca Al-Quran, yang mana adiknya telah pun memeluk Islam bersama dengan suaminya. Bila mendengar daripada surah Taha ini, hatinya menjadi lembut dan menyatakan hasrat untuk memeluk Islam. Jadi apakah kesan Sayyidina Umar setelah memeluk Islam? Kesan kepada agama Islam itu sendiri dan kesan kepada umat Islam yang ada pada ketika itu. Terdapat 4 kesan bila mana Sayyidina Umar memeluk Islam. Yang pertamanya, Islam semakin disegani dan digeruni. Yang keduanya, mendorong umat Islam yang lain bersifat berani. Kita sama-sama maklum tak tahu bahawa Sayyidina Umar ini adalah merupakan seorang yang gagah dan berani. Jadi umat Islam yang lain pun turut bersemangat untuk bersifat dengan seperti mana sifat Sayyidina Umar ini. Yang ketiga, kekuatan umat Islam semakin bertambah. Dan yang keempat, memberi keyakinan kepada umat Islam untuk menampilkan diri sebagai penganut Islam. Maknanya para sahabat yang lain yang pada ketika itu tidak lagi merasa bimbang untuk mempamerkan Islam mereka. Dan kita tengok pula perlantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah. Jadi Sayyidina Umar ini dilantik menjadi khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama yang kita dah bincangkan beberapa minggu yang sudah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilantik menjadi khalifah yang kedua pada 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijrah bersamaan 634 Masihi. Di perlantikan beliau telah dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sewaktu sakit. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit, dan pada masa itulah Sayyidina Abu Bakar telah pun mencadangkan nama Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menggantikannya.
Itu menggantikan Saidina Abu Bakar sebagai untuk dilantik menjadi khalifah yang kedua. Dan cadangan ini telah dipersetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan seterusnya, Saidina Abu Bakar telah memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ini berkaitan dengan perlantikan sebagai khalifah. Jadi kita dah tahu 3 perkara tadi yang kita nak bincangkan dalam siri yang kedua ini. Jadi mudah-mudahan Mali harapkan antum dapat meneliti setiap isi yang Mali sampaikan dan cuba ingat. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.